Jangan lupa saudara. Jadi sudah sampai masanya untuk kita mengkaji semula. Bagaimana juga macam tanah-tanah reserve Melayu di tengah-tengah kota raya. Macam di Shah Alam, di Bangi, di Kuala Lumpur, di Petaling Jaya dan di bandar-bandar besar saudara. Sebenarnya kita dalam perlembagaan ada menyebut tentang reserve Melayu. Tanah reserve Melayu. Bagaimana tanah-tanah itu boleh diberikan kepada pemaju. Pemaju itu bukan terdiri pada kerajaan. Dulu adalah PKNS dan sebagainya. Tapi pemajunya terdiri daripada bangsa lain. Dan mereka pula apabila mendapat permit, mendapat kelulusan untuk memajukan tanah-tanah reserve Melayu ini, saudara, yang diubah taraf daripada tanah reserve Melayu kepada tanah kekal dan sebagainya. Sekarang ni lihatlah di sekitar Kuala Lumpur. Naik bangunan macam pencakar langit, rumah-rumah pangsa, kondominium dan sebagainya. Cuba kita kira satu persatu. Berapa peratuskah rumah-rumah kediaman tersebut dimiliki oleh warga Melayu Bumiputera. Sedangkan negara kita mempunyai undang-undang. Ini bukan undang-undang saya. Tiap-tiap kawasan perumahan yang mahu dibangunkan oleh pemaju, dia mestilah memperuntukkan 30% kepada pembelinya pada warga bangsa Melayu Bumiputera. Ini ada. Tapi bagaimana? Syarat-syarat itu dah tak ada dah sekarang. Sebab itu saya menyarankan dalam mesyuarat tadi, saya katakan sudah sampai masanya. Kita kalau mana-mana pemaju yang kita lihat tidak lagi mematuhi tuntutan 30% ataupun mereka menukar syarat. Mana kawasan-kawasan perumahan yang dibangunkan, tanah rumah-rumah kedai yang sepatutnya dimiliki oleh warga bangsa Melayu Bumiputera 30%, saudara. Tapi sudah pun dirubah. Maka hendaklah dibuat satu laporan kepada SPRM. Mungkin ada elemen rasuah apabila keputusan untuk merubah syarat-syarat tersebut. Selalunya keputusan itu dibuat oleh esko tanah ataupun menteri besar ataupun pegawai-pegawai tertinggi yang meluluskan sesuatu projek. Ini tidak boleh dibiarkan berterusan. Sebab itu saya selalu katakan saudara, berjalanlah sekitar Petaling Jaya, deretan kedai itu. Apakah ada 30% kedai itu milik Bumiputera? Tak ada saudara. Kita bukan resis ya. Kita tidak bersikap resis. Tetapi di sinilah saya melihat adanya dalang-dalang atau perisit bangsa yang sanggup menodai syarat-syarat yang ditetapkan oleh kerajaan. Sepatutnya kalau dah nak buat rumah, tak ada masalah. Bangunkan kawasan itu. Lebih-lebih lagi kalau kawasan tanah reserve Melayu. Mesti 30% itu pembelinya terdiri kalangan Melayu Bumiputera yang mana ada potongan. Dan ini paling penting saya. Hendaklah dibantu bagi mereka membeli rumah-rumah ini untuk mendapat pinjaman daripada institusi perbankan. Ni bank pun satu hal juga saudara. Kita nak beli rumah. Katalah rumah tu nilainya 300,000. Sekarang ni mana ada rumah yang nilai 25,000 macam dulu saudara. Dulu masa PKNS dulu, adalah rumah 25,000. Sekarang tak ada dah saudara. Paling-paling murah pun 250,000 ke 300,000. Nak beli rumah, itu pun bukan rumah atas tanah saudara. Rumah yang sifat kondominium. 300,000 katanya. Nak buat pinjaman, maka berlakulah birokrasi di kalangan pihak bank pula. Syarat itu tak kena, syarat ini tak kena. Akhirnya, mereka gagal untuk dapat membeli hartanah. Di sinilah. Jadi, saudara Habraha, dia kata, apa tindakan kerajaan yang sepatutnya dilakukan? Kita harus merubah. Inilah melalui Kongres Ekonomi Bumiputera yang akan diadakan pada Januari ini, mesti dimasukkan perubahan-perubahan ini perlu dirubah. Segala persoalan, segala birokrasi yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan yang terdahulu. Jadi kalau mana contoh saya katalah sebuah tanah. Misalnya katalah 10 ekar tanah itu berada di Seri Petaling misalnya saudara. Di bawah kawasan wilayah persekutuan. Masalah sekarang ini, Datuk Bandar dengan Majlis Bandaran Kuala Lumpur, Dewan Bandaran Kuala Lumpur, serta dengan pengurusi tanah sekarang ini adalah pengarah tanah dan galian PTG. Dia mempengurusikan sepatutnya sekarang ni kena dicari upaya. Supaya janganlah diberi kuasa mutlak pada seseorang. Mesti ada satu imbang, semak dan imbang. Kerana sekarang ni saudara, saya lihatlah bagaimana pembangunan. Contohnya lah saudara, bukan dalam wilayah persekutuan tapi Petaling Jaya di Kota Damansara. Kiralah deretan kedai yang ada situ. Berapa ramai yang milik orang Melayu.
Sedangkan syarat tiap-tiap pembangunan itu mesti 30% Melayu Bumiputera. Kemana hilangnya syarat tersebut, saudara? Memang pemaju ni dia akan jumpa lah orang yang berwajib. Dia jumpa dengan Exco ke, Menteri Besar ke, ataupun Exco bahagian pembangunan. Bagi tahu saya dah buat iklan. Saya nak jual pada orang Melayu Bumiputera tapi tak ada pembeli katanya. Jadi saya sekarang ni rugi, jadi minta tukar syarat. Di sinilah saya katakan mungkin adanya elemen korupsi. Jadi mereka bila nak beli tak ada. Kita tanya saja, ini kawasan ni boleh tak saya nak beli? Tak ada. Saya contohnya bila saya bertanya dengan pegawai PKNS di Kota Damansara, saya kata ada kawasan kosong tanah ni? Tak ada dah, orang punya dah. Tak ada. Kita tak ada akses untuk nak buka fail. Sejauh mana tanah itu benar-benar dimiliki. Sebab tanah itu asalnya tanah Rizal Melayu, saudara. Memanglah dulu kebun getah. Dulu. Tapi status tanah itu mestilah tanah Rizal Melayu. Jadi saya sebagai orang Melayu pergi bertanya, nak belilah kawasan ni nak buat tapak rumah. Bukan tapak rumah saja, saudara. Jawapannya, orang dah beli. Tanah ni orang dah beli. Sebut mudah aja. Jadi akhirnya kita tengok. Kemudian, setahun kemudian naik satu bangunan besar. Berpuluh tingkat. Jadi kita heran, takkan pembeli itu boleh menaikkan rumah pangsa sebegitu tinggi, kondominium. Tentulah ada elemen-elemen yang saya katakan seolah elemen korupsi. Tanah itu disimpan dulu reserve. Jadi orang Melayu nak minta, tak ada dah orang punya. Minta sini, tak ada orang ni punya. Begitu juga secara tanah-tanah di Petaling Jaya. Contoh saya katakan, ada tanah-tanah tu dah terlalu habis lapse dia. Sebab di bawah akta tanah, dia ada tanah yang dia punya lease dia 90 tahun. Ada yang 50 tahun, saudara. Kita katalah tanah itu dibangunkan, kawasan perumahan itu, zaman pasca kemerdekaan. Dah 60 tahun dah. Cuma tinggal kalau 90 tahun, tapi selalunya rasa tak silap saya 60 tahun. Mana sudah habis tahap tempohnya, maka bolehlah dipikirkan sama nak dimajukan ataupun warga bangsa kita nak memilikinya. Tapi yang akhirnya kita lihat, tokoh-tokoh besar yang memiliki projek-projek, dibuatkan projek-projek besar-besar, orang kita tengok saja. Nak beli, dah habis. Bila nak beli, dah habis. Ini perlu dikaji. Saya ingat malam besok, saya akan cuba mengulas lagi apa yang kami bincangkan awal pagi tadi dalam Biro Politik Veteran UMNO Wilayah Persekutuan. Saudara Gani Hassan dia kata, benda ni dah lama berlaku. Nak pula rumah-rumah murah. Betul, saudara. Inilah yang perlu kita tangani. Akhirnya, warga kita menjadi gelandangan di tengah kota raya. Kerajaan dah buat dasar supaya dimajukan kawasan ini. Dan mereka pula meminta supaya nak majukan. Masuklah projek paper, buat meeting dan sebagainya. Cantik, syumul, baik. Tapi bila implementasinya, nak dijual rumah-rumah yang dah dibangun itu, ilek, pocilek. Itu keadaannya. Dan perlu ditangani dalam Kongres Ekonomi Bumiputera yang akan diadakan. Jadi malam besok insyaAllah kita boleh kupas. Saudara boleh hantar kiriman kepada saya untuk kita mengupas saban malam prelude kepada Kongres Ekonomi Bumiputera 2024. Kita jumpa lagi besok, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Saya agak berterima kasih dan rasa bangga dengan pertubuhan Yayasan Dunia Melayu, Dunia Islam yang dipengusikan oleh Datuk Muhammad Ridwan dan Datuk Muhammad Ali. Dia kata bahawa Himpunan Pembela Palestin yang menyasarkan penyertaan sebanyak 10,000 peserta dalam kalangan pelbagai bangsa dan agama akan diadakan di Stadium Hang Jebat di Melaka Ahad nanti, saudara. Jadi kalau anda yang tinggal di Melaka, bolehlah hadir pada hari Ahad untuk pernyataan solidariti kita kepada warga Palestin. Ini ada pihak bertanya kenapa Malaysia tidak mengantar tentera kita sebagai tentera pengaman ke Palestin untuk menyertai PBB sebagainya. Bagaimanapun Malaysia, kata Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Ali Hassan, dia kata Malaysia mengambil pendirian tunggu dan lihat mengenai keputusan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berhubung pengantaran tentera pengaman di Palestin. Itu kata Menteri Pertahanan. Kerajaan tidak akan membuat keputusan tergesa-gesa dengan apa juga yang diputuskan oleh PBB kelak
dan perkara itu akan dipertimbangkan terutamanya oleh Angkatan Tentera Malaysia. Kita ready, kita bersedia. Kita mempunyai anggota tentera Malbat yang bersedia ada di Angola dan sebagainya, saudara. Tapi kita tunggu dan lihatlah apa yang akan diputuskan oleh PBB katanya. Jadi bukannya kita tidak mahu untuk menghantar wira-wira kita sebagai pengaman di Palestin. Jangan tuduh sebarangan, saudara. Itu penjelasan daripada Tok Mat kita. Baik, saudara.